Assalamualaikum, salam sejahtera. Semalamnya hari Jumaat, Astro Awani telah bermula bersiaran dari awal pagi hingga ke jam 12.30 malam untuk memberi tumpuan khusus kepada pembentangan bajet oleh Perdana Menteri kita Yang Berhormat Datuk Seri Najib Tun Razak. Dan hari ini tiba pula untuk saya, Abdul Razak Cik, untuk memberi tumpuan kepada gulungan usahawan. Dan pada pagi ini, tengah hari ini, kita ada dua mawar dan seekor kumbang ya. Sebelah kiri saya, Dila Karim sebagai pengarah Zawara Butik, juga Nik Suzi Hassan yang juga merupakan pengarah pemasaran dan komunikasi Cloth KLOTH, dan saudara Nik Muhammad Fadil iaitu pengarah Old Klang Road Kopitiam. Mereka ini adalah golongan sasar, antara golongan sasar yang telah diberi tumpuan kepada bajet yang telah dibentangkan oleh Perdana Menteri kita. Dan kalau kita tengok dari semalam, bajet yang mensasarkan ekonomi keperluan rakyat. Dan strategi, antara 7 strategi utama adalah yang ketiga, mengupayakan modal insan dan keusahawanan. Dan di sinilah di mana golongan sasar kita ada untuk perbualan dan perbincangan. Boleh kita mulakan blog ini dengan memberi peluang kepada Dila Karim untuk memberi sedikit penjelasan tentang pengenalan tentang perniagaan yang dijalankan. Okey, saya Dila. Saya dari Zawara Butik, di mana kami merupakan butik Muslimah pertama di Malaysia yang diberi lesen franchisor oleh KPDN KK, dan as of bulan ini kami sudah mempunyai 10 outlet di Strata Malaysia dari Johor hingga ke utara tanah air. Jadi perniagaan yang dijalankan adalah butik muslimah ya. Butik muslimah, moden dan contemporary. Saya diberitahu perniagaan butik muslimah ini begitu besar sekali kerana Zawara sendiri mempunyai lebih kurang 10 cawangan. Ya, tambahan tahun ini memang amat rancak sekali sektor fashion muslimah ini, dan di mana syarikat kami kebetulan berada dalam industri ini dalam masa dan tahun yang tepatlah. Okey, kemudian pada Nik Suzi Hassan pula, perniagaan yang diceburi adalah dalam bidang kelestarian tapi berkenaan dengan fashion. Bagaimana perniagaan yang dijalankan itu? Okay, basically right, for my business, ada 4 orang, myself and 3 other partners of mine, di mana we are the exclusive sales and marketing agent for Waste to Wear. Waste to Wear is actually, it's a Dutch-owned company basically, whereby, as you can see from the shawl that I'm wearing here, kan, saya pakai ni diperbuat daripada plastik botol, mineral botol. Tak ada rupa botol lagi? Ya, saya. Mineral botol, kan, yang dibuang tu. Asalnya botol? Asalnya botol. So, basically, my friends and I, we met with the principal of Waste to Wear. Her name is Monique Maizan, basically. Last year during World Marketing Summit, so she was one of the keynote speakers during World Marketing Summit, and she was like, we met her, like dia pakai baju semua, kita pegang like, biar benar yang ni daripada plastik botol. So and then we know for a fact that our government is going big with the green initiatives, green lifestyle and also green fashion, sustainable fashion. So we thought like, apa kata kita buka company 4 orang? Like kita buat something like kerajaan cakap nak, they want to go for green lifestyle, green sustainable fashion. But where is the living proof, or someone has to start doing it. So that's when we signed the exclusive deal license with them, with Waste to Wear, and then we produced this. A green hijab, the green hijab we call it, like 3 hijabs made from post-consumer plastic bottles. So yeah, that's what we do for the time being, but more products to come soon. Baik, kemudian belah kanan saya saudara Nik Fadil, Nik Muhammad Abdul Nasir. Saudara Nik Fadil ni, kalau sesiapa yang pergi mengunjung sebuah shopping mall di Bandar Kinabalu di Puchong, tentu akan terserempak dengan saudara Nik Fadil, mungkin di belakang kaunter Old Klang Road Kopitiam. Boleh saudara Nik Fadil ceritakan perniagaan yang saudara Nik Fadil ceburi? Okay, bermula daripada tahun 2010 lah. Kita sebenarnya ni adalah satu business family lah, business keluarga. Jadi dengan cita-cita daripada ayah saya yang membesar dalam dalam persekitaran kedai makan lah. Jadi cita-cita dia untuk membawa satu rangkaian restoran dekat Malaysia ni yang our own product. Dan walaupun konsep kopitiam tu kita campur adukkan dengan masakan-masakan Melayu, dan tapi yang original kopitiam tu kita tak tinggalkan lah. Kita still ada roti bakar, trademark kopi kan, dan yang lain-lain tu kita selitkan macam masakan panas, nasi goreng kampung, nasi goreng ikan masin. So ni
kita combinekan dan kita akan kita cuba untuk dapatkan target market yang lebih besar lah. Saudara Nik Fadil ni bisnes keluarga ni, adakah permulaan yang awal-awal dulu ya, perniagaan secara kecil-kecilan ataupun berniaga ala warung? Sebab kalau biasanya kalau perniagaan Melayu ya, kita tengok kalau bermula dengan berniaga warung tu agak all the way through berniaga warung, tetapi nampak gaya sudah menunjukkan kemajuan dan masuk ke dalam shopping kompleks. Okey. Perjalanan restoran ni bukan yang mudah lah. Sebab ada benda kita kena korbankan. Pengorbanan tu untuk mencapai cita-cita kita ni, untuk ada satu rangkaian restoran. Okey, banyak yang kita dah lalui. Okey, kita dah experience. So bagi saya sendiri pun, saya graduate accounting and finance. Tapi bila saya dah habis graduate tu, dah dapat degree, and then saya pergi ke Bangkok semata-mata untuk sambung untuk study dalam bidang culinary. And then lepas tu di tengah-tengah tu, okey, saya merasakan benda ni, ada benda yang tak cukup bagi diri saya. Sebab meniaga makanan ni bukannya semata-mata berdasarkan menu makanan tu sendiri. Kadang-kadang banyak lagi pengurusan, semua tu dia ambil kira. Jadi saya masa tu saya decide untuk keluar sekejap daripada perniagaan ni dan bekerja di sebuah syarikat swasta lah. Oh, jadi adalah pengalaman keusahawanan dan juga mencari makan sebagai bekerja untuk orang lain. Yeah. Bagi Dila pula, bagaimana Zawara Butik itu diwujudkan terus di dalam suasana entrepreneur? Okey, pada tahun 2012 kami mulakan dulu dalam talian untuk lihat demand, market demand, apa yang pengguna mahukan. Kemudian bila market segmen yang kami dah pilih ini, kami yakin pada 2013 kami melancarkan butik yang pertama kami di Menara Mara. Seterusnya, selepas itu kami diluluskan lesen franchise pada tahun 2014. Selepas lesen franchise itulah kami berkembang dengan lebih pesat dan cepatlah. Jadi Dila ni tak pernahlah berasa berniaga bawah payung? Saya pernah sebelum online ni saya ada buka kios kecil-kecilan tapi jual barang-barang yang bukan fashion. Di shopping kompleks. Adalah pengalaman tu bekerja daripada 10 ke 10 setiap hari. Tu memang saya mula daripada situlah. Daripada pengalaman tu saya bawa ke dalam bisnes ni. Klaus pula bagaimana ya Nik Suzy? Dia punya start up dari mula. Start up dari mula ialah, macam saya cakap tadi kan, there's 4 of us, 4 ladies, my friends and I. We've known each other daripada umur kita 18 tahun. All of us study in University International. So all of us are accounting graduate. After that, one of my partners, she pursued her studies in Dublin, one of them in Melbourne, and another one she and I did a chartered side, whatever not. So what happened is that last year, so kita semua orang ada kerja full time. So kita macam, let's do it together. So one of them is a licensed company sec. So kita incorporate company ni. Okay, so she is still the owner of company sec. Another one of them is working for a GLC company. She's an accountant. So she's still working. I am still in media industry, as I mentioned just now, with the newspaper company. Only one of us does it full-time basis for the logistic, administration, whatever not. So to answer the question is that 3 orang masih bekerja full-time. One of them is a business owner, still a company license sec. Seorang sahaja ialah full-time. Tapi Klaus ini adalah lebih memerlukan kecergasan minda rather than kekuatan kudrat sendiri. Macam mana tu? It's the first one actually. It's a thought process because kita menjual something, a product that is as a result of green technology and innovation. So it's just not about ambil kain and potong. No, it's a concept altogether. Like for instance, like the creation of the green hijab, like I told you just now, dia dibuat daripada 2 plastik botol mineral 500 ml. Dye ni guna botanical tau, guna bunga, bukan guna acid yang macam normal dye. So it's a thought process. So to answer your question again, it's basically a thought process, berfikir. And then the logistic wise, we have partners as well. Like one of my business partners, she does it full time, run logistics or not meet clients. And we have also a partner at Fashion Valley, whatever not, to help us. So yeah, it's thought process. Jadi bagi rakyat Malaysia, mereka yang fashion conscious di luar sana, sejak bila dah ada orang wanita maupun lelaki yang berjalan di luar sana dan memperagakan produk
cloth ini yang tiada seorang pun tahu yang apa yang mereka pakai itu was sedikit masa dulu 1.5 liter PET bottle. Yeah. When was your first product rolled off and telah diguna oleh The first product, basically the Green Hijab was launched in June this year in conjunction with the World Environment Day. So the Green Hijab was designed for that. Like kita kena cari satu theme basically, like kena launch dengan something that the whole country or the whole world recognise that. So basically in the month of June, right, it's World Environment Day. So kita launch masa tu. And then in terms of our distribution marketing strategy, basically kita orang nak this product is for every Malaysian. So basically we have been on ground and on ground activities with Green Tech Malaysia, for instance, Keta, and also we have managed to get the big celebrities. Alhamdulillah, they are very conscious about Miss Nora Danish, for instance. She personally pakai, and the Miss Daphne Aking, for instance. So it's awareness. Jadi beranak. Baik, terima kasih. Kita akan pergi untuk break yang pertama. Bila kita kembali, kita akan membincangkan tentang cabaran yang dihadapi oleh pengusaha-pengusaha yang kita temu bual hari ini. Selamat kembali. Bagi pembentangan bajet semalam ya untuk Old Klang Road Kopitiam sendiri, apakah cabaran yang dihadapi dalam menjalankan perniagaan dan apakah pembentangan bajet itu memberi harapan baru kepada perniagaan Old Klang Road Kopitiam, saudara Nick? Ya, bagi kita berniaga makanan ni, F&B especially kita punya perancangan sendiri untuk kita nak expand lagi kita punya bisnes. Jadi bagi saya pembentangan bajet semalam adalah perancangan kerajaan untuk rakyat. Jadi kalau kita ambil satu poin bab keusahawanan tu, contohnya macam Tekun, dia menyediakan bajet 500 juta untuk usahawan. Jadi mungkin daripada situ kita boleh mengambil opportunity ni untuk kita kembangkan lagi bisnes kita. Perniagaan yang dijalankan sekarang ya, very dependent on kuasa pembelian, how much money in your clients pockets yang ada ya, mereka datang dan di kalangan pelanggan yang Old Klang Road Kopitiam dapat menarik ya, adakah dari masa ke masa ada pertambahan, ada pertumbuhan dari segi foot traffic? Okey, dengan insentif-insentif yang kita dengar pada pembentangan bajet semalam, saya rasa ini sedikit sebanyak membantu untuk kita punya pelanggan-pelanggan. Mungkin dengan pemberian BERIM tu mungkin kurang membebankan bagi diorang. Jadi bagi mereka boleh spend untuk di kopitiam kita. Bagi cloth pula ya, Hanik Suri, apakah insentif-insentif ataupun dari pihak-pihak berkuasa, yang pertolongan yang diberi dari segi funding dan sebagainya? Sebenarnya dekat negara kita ni, kerajaan kita are very generous basically. Cuma orang yang tidak cukup membaca whatever not, yang tidak appreciate. To my point of view, looking at this budget that was tabled yesterday, banyak teraju, ada SME Corp, more funds, whatever not. So definitely, like for instance, that we've been talking to SME Corp, for instance, diorang telah membantu bukan setakat pimpin tangan kita orang, but at the same time kan kasih in terms of ideas for the commercialization of our product as well, like more Tapi funds. proses mewar-warkan kewujudan insentif-insentif ini, adakah cukup disediakan ataupun sebab Nik Suzy sendiri sebagai seorang dari media industri, so ada sebab untuk membaca surat khabar dan mengambil tahu tentang perkembangan ini. Bagi mereka yang tiada insentif untuk mengambil tahu ni, macam mana outreach kepada mereka? Outreach. Basically, I have a very simple policy in life. Life is about what you want and how much you want it. If you want something, go for it. Kerajaan dah ada budget ditabelkan, a lot of campaigns, Utusan Malaysia ada sebagai berbagai-bagai jenis medium. Basically, kerajaan kita dah mewawarkan, for instance, like this is available for innovation, this is available for green technology, this is available for startup, for instance, and this is available for commercialization. It's their effort. Bagi Zawara pula ya, Dila, bagaimana insentif-insentif yang diberi, funding yang sedia ada dimanfaatkan untuk perkembangan butik Zawara ini sehingga tahap sekarang yang sedia ada? Macam to add on her point lah, saya rasa
infrastructure dan peluang tu dah ada. All we have to do sebagai usahawan atau bakal usahawan adalah cari di mana bangunan SME Corp, cari di mana bangunan tekun dan sebagainya, knock on their doors dan terus tak bertanya terus tentang bajet-bajet yang disediakan. Memang peluang tu ada, tapi you just kena terus bertanya macam mana. So and then lagi satu, sekarang more than ever kita tengok golongan-golongan muda, usahawan muda yang dari golongan profesional berhenti kerja untuk menceburkan diri dalam bidang perniagaan ni. So dalam bidang bajet yang diberikan untuk tekun untuk startups dan juga SME Corp untuk business acceleration program, iaitu orang yang sudah mempunyai bisnes tapi nak gear up their business to the next level. So bantuan-bantuan ini disediakan. Saya juga diberitahu ya, Saudara Nick, bila usahawan seperti Saudara Nick sudah mencapai satu tahap yang sudah stabil, jadi kita perlu peningkatan dan bantuan dari startup ke intermediate sebagainya perlu ada. Jadi ada kekangan yang dihadapi untuk mendapatkan bantuan kewangan yang lebih? Okey, seperti belanjawan yang telah dibentangkan semalam, kita tahu itu hanya perancangan untuk tahun akan datang. Tapi bagaimana pula dengan pelaksanaan pengagihan dana-dana tersebut untuk disalurkan secara telus kepada usahawan. Jadi macam kalau di tengah-tengah tu ada Middleman. Ada middleman ke apa kan. Jadi yang dana tu mungkinkah akan sampai dekat usahawan-usahawan semua? Nick, macam mana dalam usaha untuk menyalurkan funding dan sebagainya, adakah Nick menghadapi apa-apa challenges yang untuk mendapatkan to the source of the funding? Challenges is basically kan, macam every fund is very specific. Our government is very specific. Like I told you just now, startups is one fund. For instance, women, what kind of business is one fund. So basically, our challenge is because we are in the space of innovations. But Alhamdulillah, there's women in innovations under the purview of Datuk Sri Shahrizad Jalil, whereby she is, personally looking into this sector basically. So to my point of view, the only challenge that I think is that, right, matching your business with the requirement of the grants of the loan that is available by all these government agencies and putting the papers together, of course. Bagi Dila sendiri, boleh tak diceritakan langkah-langkah yang telah diambil, yang funding-funding yang ada telah didapat Dila sendiri manfaatkan? Terutama sekali untuk bajet 2015 ni, ada peningkatan bajet untuk sektor franchise, di mana tahun depan mereka hendak memperkukuhkan lagi sektor franchise ni, di mana sektor franchise ni jika diberi penekanan amat memudahkan syarikat-syarikat PKS berkembang dengan lebih cepat. So loan diberikan kepada syarikat-syarikat kecil yang ingin mengambil franchise kami. So itu bantuan terus yang kerajaan bagi kepada individu-individu yang hendak memulakan keusahawanan. Jadi bagi ketiga-tiga usahawan yang ada pada hari ini, adakah selepas pembentangan bajet semalam ada satu lagi drive, inspirasi untuk mempertingkatkan lagi atau membuka lagi kopitiam yang baru dan sebagainya? Ya, kalau kita tengok bajet semalam, selepas dibentangkan agak komprehensif. Okey, dan ada saluran-saluran dana yang boleh kita memperkembangkan lagi. Dan di samping itu juga ada juga program-program untuk merancangkan keusahawanan di peringkat belia. Jadi di situ adalah satu peluang untuk kita, untuk mengembangkan lagi lah. Kerana di peringkat belia, kalau diasuh dari peringkat belia, sebab mungkin benda itu akan berjaya di masa akan datang. Kerana belia ni adalah masa depan negara. Bagi Nick pula ya, your industry memerlukan creative thinking dan memerlukan more brain power. Jadi dalam bajet pembentangan bajet semalam, apakah dari segi education dan training yang Nick rasa dapat dimanfaatkan? Terlalu banyak sebenarnya, like so many touch points here. If someone like serious about it, you baca balik, like from Super, from SME Corp, from InScan, from Equinas for instance, terlalu banyak for instance. But how does it relate directly to me? Like I said, satu benda yang saya perasan tak ada. Banyak benda ditawarkan, but only one thing, like I told you just now, like
in the space and deviations and green, eco, for instance, I do not see the tax relief in there. Untuk inovasi dan tapi green. bajet yang sebelum ni itu yang memberi your own industry the kickstart yang diperlukan. Jadi mungkin mahu diperkukuhkan lagi atau ditambahkan lagi. Hopefully we will see that in budget 2016 in terms of the eco products, imports, whatever not. It should be have more tax relief on that. Baik, bagi Zawara pula ya, sekali insentif yang diberi itu dimanfaatkan sepenuhnya, apakah lagi yang agaknya ialah kalau kita dah diberi itu kita berterima kasih lah, tapi if we can have more, why not? Okey, pada mulanya bila implementasi GST ni diwar-warkan, kami memang risau, tetapi diumumkan semalam di mana kita akan dapat corporate tax incentive of reduction of 1%, di mana bagi kami 1% itu adalah banyak. Kami akan gunakan reduction itu untuk nak trade off kan GST implementation ni supaya pengguna directly takkan terkena penaikan atau terasa penaikan harga barang, supaya kuasa pembeli, aktiviti pembelian akan kekal seperti sedia kala, dan bila kitaran wang berlaku tu, so penjanaan ekonomi negara akan continue lah. Going forward apakah cabaran-cabaran yang dihadapi yang untuk memajukan lagi perniagaan? Okey, kita dah dengar pembentangan bajet, kita tahu apa insentif-insentif yang ada, bagaimana caranya untuk dimanfaatkan. Dari segi orang Melayu mencebur diri dalam bisnes kopitiam lah, it's quite unusual kan? Cabaran-cabaran yang dihadapi oleh saudara ini? Okey, yang pertama kita menumpukan pada jualan lah. Jadi kita pelanggan-pelanggan kita merupakan rakyat-rakyat biasa. Jadi bila dikurangkan beban tu, jadi mungkin mereka boleh spend dekat kita kopitiam. Selain daripada itu, mungkin semalam ada bajet untuk pemantauan harga-harga barang selepas kenaikan GST. Mungkin itu pelaksanaannya mungkin perlu diambil berat lah, kerana harga-harga barang sangat-sangat penting bagi kita yang menjalankan perniagaan F&B. Bagi Nik Suzy pula ya, going forward, apakah cabaran-cabaran yang dihadapi lepas dengar peruntukan yang telah diumumkan pada pembentangan bajet for cloth? Number one is that for women, because for instance, right, like my target market for men and women both, but by the end of the day, is stability in economy, the purchasing power of people. I'm selling a product that is good to have. So by the end of the day, is mindset and purchasing power. Yeah, stability. Okay, pada Dila pula ya, you have 10 boutiques already kan? Untuk to take the business to the next level, what are your plans? Perancangan kami adalah melengkapkan butik Zawara di semua semua negeri melalui bajet franchise, dan juga insya-Allah jika kami dapat memperkenalkan jenama kami ke peringkat international, so itu adalah perancangan kami seterusnya. Baik, kita telah dapat mendengar buah fikiran dan pandangan daripada 3 usahawan yang mereka directly affected by the budget announcement semalam ya. Jadi untuk kita jumpa lagi selepas ini untuk blok kedua dengan guest yang lain pula. Terima kasih. Sekali-sekala bila badan-badan korporat dari Johor datang menjenguk kita, inilah peluangnya. Datuk, perhaps Datuk boleh memberi backgrounder sikitlah perkembangan terkini IRDA. Terima kasih. Iskandar Malaysia seperti mana yang kita maklum telah pun diwujudkan sejak 8 tahun. Bermula pada tahun 2006 apabila wilayah ekonomi ini mula menggerak langkah untuk membangunkan infrastruktur bagi tujuan untuk membentuk satu ekosistem yang sesuai untuk pelaburan, bukan saja daripada dalam negara tetapi daripada luar negara. Alhamdulillah, kalau kita melihat angka-angka dari segi pelaburan sehingga Jun tahun ini,
sejak tahun 2006 kita telah pun menjana sehingga 146 bilion ringgit. Daripadanya sebahagian besarnya adalah pelaburan daripada dalam negara sendiri. Dan selain daripada itu kita pun dapat menjana peluang-peluang pekerjaan dan juga industri kecil dan sederhana, khususnya daripada masyarakat tempatan yang telah pun mula dapat mengambil bahagian secara aktif dan mendapat manfaat daripada limpahan ekonomi yang sedang rancak berlaku di wilayah ini. Bagi bajet itu ya, spesifik, kalau sektor-sektor yang dipromosikan di Iskandar Malaysia, pembuatan, logistik, pelancongan, wellness, pendidikan kreatif dan kewangan, semua itu ada peruntukan-peruntukan dan disebut di dalam bajet 2015. Ya. Bagaimanakah peruntukan-peruntukan yang diwar-warkan semalam itu ada impaknya kepada IRDA? Ya, seperti mana kita sedia maklum juga, pembangunan di Iskandar Malaysia ini adalah sebagai satu pembangunan yang dianggapkan sebagai berimpak tinggi. Dengan lain perkataan, kita perlu merangka sektor-sektor ekonomi yang boleh memberi fakta pengganda. Itu sebabnya apabila kita merancang di bawah pelan pembangunan komprehensif seawal tahun 2006 lagi, kita telah pun mengenal pasti 9 sektor ekonomi yang mana 6 daripadanya adalah sektor perkhidmatan dan 3 daripadanya adalah dalam sektor pembuatan. Dari masa ke semasa, kita perlu membentuk apa yang dikatakan sebagai ekosistem yang sesuai bagi merancakkan pelaburan dalam sektor-sektor yang digalakkan ini. Dan dari tahun ke tahun juga, termasuklah pada tahun yang akan datang melalui bajet yang telah pun diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, akan sudah tentu memberi kesan secara langsung kepada sektor-sektor yang akan dibangun dengan ini, bertujuan bukan sahaja untuk merancakkan dari segi sektor ekonomi, tetapi yang paling penting untuk menjana satu aspek keterangkupan ataupun inclusiveness bagi memberi manfaat kepada masyarakat terbanyak. Dan kalau kita lihat daripada perumahan kepada peluang-peluang pekerjaan, kepada memberi satu peluang yang amat besar kepada industri kecil dan sederhana, kepada aspek pendidikan dan juga kepada mereka yang terus berminat untuk melabur di Iskandar Malaysia ni, sudah tentunya sudah ada melalui bajet yang telah pun diperkenalkan semalam. Dari segi limpahan ekonomi yang dapat dikesan dan dirasai oleh penduduk tempatan dan juga dari segi pembangunan SME, ya, apakah peruntukan-peruntukan dalam bajet itu yang terkesan juga yang dapat dilihat yang akan melibatkan projek-projek pelaburan dari yang ditarik ke kawasan di selatan? Ya. Kalau kita lihat daripada segi contohnya industri kecil dan sederhana, kita melihat pelbagai bantuan yang telah pun diwujudkan, tapi terutama semalam ya seperti mana diumumkan, seperti dana khas, peluang-peluang pelaburan secara bersama untuk meningkatkan lagi penyertaan usahawan-usahawan, khususnya usahawan tempatan, khususnya dalam pembangunan Iskandar. Itu sebabnya pembangunan industri kecil dan sederhana ini kita anggapkan sebagai satu fokus utama dalam pembangunan keusahawan di Iskandar Malaysia. Berikutan kalau kita lihat sumbangan besar mereka kepada ekonomi nasional malahan di Iskandar sendiri. Kalau saya boleh sebut angka di sini, di Iskandar Malaysia sahaja kita mempunyai lebih daripada 300,000 industri kecil dan sederhana yang berdaftar di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia seawal tahun 2011 lagi. Jadi langkah-langkah bagi mengukuhkan usaha Bumiputera selain daripada SME ni yang saya sebut tadi juga adalah sangat-sangat dialukan. Seperti mana yang diumumkan semalam, kita akan mengambil manfaat ya, daripada limpahan dana dan juga peluang-peluang yang diwujudkan di bawah program TERAS, di mana selama ini kita telah pun meluluskan beberapa buah projek di bawah dana mudah cara yang diperkenalkan seawal beberapa tahun yang lalu. Kita juga mengambil maklum akan pusat research and development, penyelidikan dan pembangunan yang diperkenalkan semalam,
ini memberi maksud bahawa ia bukan saja ingin menggalakkan pertumbuhan ekonomi melalui perniagaan, tetapi aspek pendidikan dan pembangunan produk-produk ini adalah juga penting untuk memberi saingan bukan saja dengan perniagaan tempatan, tapi yang lebih penting bagaimana perniagaan dan produk-produk ini dapat bersaing di masyarakat antarabangsa. Dalam peruntukan yang diwar-warkan semalam, ya, ada peruntukan sebanyak 290 juta R&D yang disediakan untuk pembangunan inovasi dan pengkomersialan bagi Iskandar, syarikat-syarikat yang tertarik untuk datang set up base di sana tu. Dia punya the focus is on technology dan research. Jadi apakah yang dilakukan untuk memperkukuhkan lagi bidang ini? Dalam pembangunan Iskandar Malaysia, kita memang memberi peningkatan dalam sektor pembuatan dan juga sektor perkhidmatan adalah berasaskan kepada ekonomi berteknologi dan berasaskan kepada produktiviti yang tinggi dengan menjana peluang-peluang pekerjaan khususnya kepada pekerja berpengetahuan dan pekerja berkemahiran tinggi. Dan ini adalah sejajar dengan hasrat di peringkat nasional untuk mewujudkan negara berpendapatan tinggi. Dan sudah tentu apabila dana ini diwujudkan, bukan saja ia memberi peluang kepada penjagaan yang sedia ada, tetapi juga mereka yang berminat untuk mencebur dalam perniagaan yang baru. Kerana peluang yang didatangkan daripada pelabur-pelabur katalitik di Iskandar Malaysia ini telah pun membuahkan fakta pengganda yang kita ingin lihat berlaku daripada limpahan pembangunan yang rancak berlaku di sini. Dan sudah tentu aspek pendidikan dan pembangunan seperti mana yang telah pun disebut semalam akan memberi kesan bukan sahaja jangka pendek, tetapi yang lebih penting kesan jangka panjang untuk memastikan bahawa bukan sahaja masyarakat niaga kita ni berupayaan untuk berdaya saing, tetapi mereka dapat mensasarkan produk-produk mereka ke pasaran dunia. Dalam memperkukuhkan dan menggalakkan value add industries, ya, ada dalam bajet disebutkan program MyBrains, bagaimana meningkatkan kebolehpasaran graduan. MyBrains, for instance, 112 juta diperuntukkan untuk tahun depan, dan kebolehpasaran academia collaboration 30 juta. Amount ni mungkin mencukupi, tapi dari kalau kita pergi ke Iskandar, kita tengok perkembangan pendidikan di sana, bagaimanakah atmosfer di sana, ya, suasana di sana telah berkembang untuk menggalakkan pertumbuhan dalam bidang pendidikan? Saya melihat ini daripada dua sudut. Pertama, di Iskandar Malaysia kita telah pun menyediakan beberapa institusi pengajian tinggi daripada luar negara dan daripada dalam negara. Malahan kini kita sudah ada 12 universiti yang menawarkan pengajian dalam bidang teknologi, dalam bidang sains dan juga dalam bidang perniagaan dan juga pengurusan. Dan ini sudah tentu memberi peluang kepada universiti-universiti ini ataupun institusi pengajian tinggi awam dan swasta ini untuk terus berkembang, untuk menyediakan peluang-peluang latihan, penyidikan, termasuk peluang-peluang untuk menjalankan kursus sarjana dan juga kedoktoran, untuk meningkatkan lagi kemahiran dan kepakaran anak-anak tempatan dalam ilmu-ilmu dan bidang yang mereka tuntut, supaya mereka dapat menyumbang dengan lebih baik dalam industri yang terus berkembang. Dalam masa yang sama juga, kita juga akan juga memberi peluang kepada masyarakat tempatan ini untuk mendekatkan lagi jurang yang dikatakan sebagai graduan dari sudut penawaran dengan majikan dari sudut permintaan. Banyak yang telah pun diberkatakan mengenai keupayaan graduan-graduan kita untuk memasuki pasaran yang mana mereka ni dikatakan sebagai mempunyai sedikit kekurangan
Dan inilah saya rasa hasrat yang kerajaan perkenalkan melalui program-program ini untuk merapatkan lagi jurang supaya kebolehsayangan geradayan-geradayan tempatan ini untuk terus memasuki dalam pasaran yang ditawarkan oleh majikan itu akan dapat dibuatkan secara seamless. Saya rasa ini memang berlaku di Iskandar Malaysia berdasarkan kepada apa yang kita telah memperhatikan selama ini. Jadi Datuk, macam Iskandar Malaysia tidak kurang nama-nama gah dari overseas, institution education dan industri. Jadi apakah perkembangan terkini tentang institusi yang sedia bertapak di Iskandar sekarang? Kita melihat aspek pendidikan ini sebagai satu aspek yang komprehensif. Maknanya kita bukan melihat education ni ataupun pendidikan ni sebagai satu pusat untuk melatih anak-anak tempatan untuk membolehkan mereka mengisi peluang-peluang pekerjaan yang ditawarkan. Tapi yang lebih penting daripada itu, kita melihat ia sebagai satu spektrum untuk memastikan bahawa kita bukan saja menumpukan kepada mereka yang berijazah, tetapi kita juga menumpukan kepada latihan vocational dan juga teknikal seperti mana yang disebutkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri semalam. Latihan vocational dan teknikal ini akan menyokong kepada industri yang berkembang yang memerlukan kemahiran daripada sudut ini. Dan dalam masa yang sama kita juga ingin memastikan supaya daya saing mereka dalam aspek vocational dan juga teknikal termasuk graduan-graduan dalam bidang yang berkemahiran dan juga pengetahuan ini dilengkapi pula dengan tenaga pekerja yang juga akan dikaitkan dengan jenis-jenis industri yang akan menstrukturkan kepada teknologi tinggi dengan berdasarkan kepada high capital cost. Ini juga disebut semalam dalam bajet yang oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan bertujuan untuk membuat satu transformasi secara komprehensif. Bukan saja daripada sumber manusia tetapi juga daripada industri itu sendiri. Jadi bila institusi-institusi yang berjenama tinggi begitu gah sekali di persada pendidikan luar negara, mereka sudah bertapak, ini sendiri memberi satu gambaran bahawa Iskandar sendiri pertumbuhannya sejajar dengan aspirasi pendidikan yang dinyatakan dalam bajet. Jadi kita akan pergi ke break pertama. Bila kita kembali, kita akan ceritakan tentang limpahan yang dirasai oleh rakyat di Iskandar dan di Johor secara alam. Terima kasih. Kita kembali bersiaran. Kami sempat merakamkan beberapa respon kepada bajet 2015 dari orang-orang di Johor. Antaranya dari Datuk Yahya Jaafar, iaitu Ketua WIP Ahli Majlis Bandaraya Johor Bahru, MBJB. Yang menariknya saya lihat pelaksanaan jalur lebar, iaitu RM1 bilion itu telah diberi keperuntukan bagi kita memperluaskan jalur lebar di seluruh negara. Kalau kita lihat di negara-negara maju, khususnya Korea dan Jepun, ianya merangkumi 70%. Jadi kita berharap dengan pelaksanaan peluaskan kawasan-kawasan jalur lebar ini boleh dipergunakan oleh masyarakat sekelilingnya. Dan saya juga tertarik dengan skim PKS, di mana kita lihat 600 peserta-peserta PKS yang akan terlibat. Ianya akan melibatkan 30% daripada GDP negara dan kita telah mendapat 150 juta daripada insentif bagi memulakan skim penjagaan bagi golongan muda. Yang kita dapat dengar tadi daripada Ketua WIP Ahli Majlis MBJB, bagaimana rakyat Marhain mereka dalam kegarahan untuk membangunkan IRDA, rakyat Marhain tidak ketinggalan. Ya. Dalam merancang bagi pembangunan Iskandar Malaysia, sudah tentu yang paling utama dalam merencanakan pembangunan ini adalah untuk memastikan bahawa rakyat terbanyak tidak tertinggal.
dan sudah tentu apabila kita melihat pelaksanaan keseluruhan inisiatif bagi Iskandar Malaysia ni bukan saja ia menumpu kepada pelaburan daripada dalam negara dan luar negara secara besar-besaran, tetapi bagaimana kita nak melihat hasil daripada pelaburan itu akan menjana faktor pengganda yang akan dapat memberi kesan secara langsung kepada rakyat tempatan dari segi sama ada peluang pekerjaan ataupun pendapatan melalui penyagaan mereka daripada kekayaan yang terhasil di sini. Dan sudah tentu apabila kita melihat bagaimana bajet yang telah pun diumumkan semalam akan terus dapat memastikan bahawa dalam pembangunan Iskandar Malaysia ni rakyat akan terus terbela. Dan kita lihat sebagai contohnya beberapa program, bukan saja daripada program yang berdasarkan kepada penyagaan tadi dan juga peluang pekerjaan, pendidikan, tapi juga program-program yang dicakapkan sebagai social economy ataupun people's economy tadi, iaitu pembentukan satu infrastruktur yang inklusif bagi mereka untuk mereka terus dibela. Contoh yang ketara sudah tentu daripada aspek perumahan, di mana semalam telah pun ditekankan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berhubung dengan pelibatan beberapa agensi sedia ada perumahan seperti Prima, seperti SPNB, Jabatan Perumahan Negara yang masing-masingnya akan diberi peranan untuk memastikan bahawa rumah-rumah disediakan untuk rakyat khususnya di Iskandar Malaysia. Iskandar Malaysia, IRDA sendiri ya ada your own CSR dan penempatan di 14 mukim saya diberitahu akan dapat manfaat juga daripada usaha-usaha ini. Boleh Datuk memperincikan lagi? Ya. Kami mempunyai satu program yang dipanggil program pembangunan sosial yang kita kaitkan dengan kelestarian pembangunan Iskandar yang digandingkan dengan ekonomi dan juga pemeliharaan alam sekitar. Dan di bawah program pembangunan sosial ini kita mempunyai satu program yang dipanggil Kawan Iskandar Malaysia. Kawan Iskandar Malaysia ini sebenarnya bertujuan untuk memastikan rakyat dapat turut serta dengan limpahan pembangunan yang rancak sedang dilaksanakan. Tetapi kita bukanlah bertujuan untuk memberi wang kepada mereka. Sebaliknya, mereka diberi kekuatan melalui program-program memperkasakan daya saing mereka ni supaya secara kolektif mereka dapat menceburi dalam bidang perniagaan dengan menggunakan aset dan kekuatan yang ada di dalam masyarakat masing-masing. Jadi sebagai contoh, kami menumpukan kegiatan ekonomi setempat ni yang menumpukan kepada golongan khususnya mereka yang berpendapatan rendah, iaitu the bottom 40% yang mana pendapatannya kurang daripada RM3,000 sebulan. Jadi dengan menggunakan kaedah penyagaan melalui koperasi penduduk dan skim pembiayaan makro ataupun micro financing dengan menggunakan satu tabung yang dipanggil tabung keuangan sosial yang diwujudkan di bawah IRDA, kita telah pun mengenal pasti sebanyak 14 mukim di dalam Iskandar Malaysia yang mana setiap satu mukim itu akan memperkenalkan satu produk yang mana melalui produk ni akan dapat dipasarkan sama ada dalam eco pelancongan ataupun kraft tangan, apa jua yang dapat mereka ketengahkan. Tetapi mereka ni mungkin tidak dapat menengahkan projek ini tanpa bantuan dan juga khidmat sokongan yang diberi oleh kerajaan, yang mana IRDA memberi kepimpinan kepada mereka. Dan inilah yang telah pun dijalankan, dan kalau kita lihat di Iskandar, di Kampung Sungai Melayu adalah merupakan satu projek yang perintis. Ini akan diikuti dengan beberapa projek lain. Bagi dalam amid kegairahan pembangunan di Iskandar Malaysia, golongan belia, tumpuan yang diberi oleh IRDA kepada pembangunan mereka, welfare mereka, education mereka, apakah yang telah tersedia untuk belia-belia di kawasan ini? Kita memang menyambut baik akan pengumuman yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam berhubung dengan pembangunan belia. Pada kami, ini adalah sejajar dengan hasrat kerajaan untuk membentuk satu masyarakat kepimpinan yang tinggi yang akan mengambil alih kepimpinan yang sedia ada.
kalau kita tidak merapatkan dan menyediakan program bagi mereka secara menyeluruh, kita mungkin tidak dapat benar-benar memahami akan cita rasa mereka. Dan jadi berdasarkan kepada pengumuman semalam di mana sejumlah peruntukan diadakan bagi pelan transformasi belia negara, di mana hasrat kerajaan ada agar satu ekosistem yang komprehensif yang disertai belia sendiri dapat disediakan untuk meningkatkan keupayaan dan memajukan diri dalam bukan sahaja pekerjaan tapi keusahawanan dan menikmati kemudahan dalam masa yang sama seperti perumahan dan juga rekreasi. Jadi di Iskandar Malaysia kami mempunyai program yang dipanggil Youth Hub yang menyediakan ruang untuk aktiviti dalaman dan luar. Jadi hub ni akan menjadi tempat untuk belia di Iskandar Malaysia membentuk kemahiran dan juga melalui minat mereka menjalankan aktiviti-aktiviti riadah termasuk sukan yang sihat sekaligus menggalakkan nilai-nilai positif dalam diri mereka. Tetapi yang penting di sini Youth Hub ni juga adalah sebagai satu platform bagi mereka menggerakkan program-program keusahawanan, kepimpinan dan juga beberapa lagi idea-idea yang inovatif dan kreatif bagi mereka. Jadi golongan belia ni bukan saja diberi konten ataupun kandungan melalui sukan dan beriadah, tetapi kita perlu memupuk sifat-sifat kepimpinan dan juga sifat-sifat keusahawanan melalui bimbingan ini. Itu sebabnya kita melihat program pembangunan belia melalui ini akan sudah tentu seiringan dan akan dapat memposisikan Youth Hub di Iskandar Malaysia ni sebagai salah satu inisiatif di bawah One Malaysia Youth City. Kalau kita ceritakan tentang kejayaan yang telah tercapai di Iskandar Malaysia, satu isu yang tidak dapat lari adalah isu perumahan. Yeah. Bagi selepas peruntukan dalam bajet ini, selepas diwar-warkan, apakah dari segi perumahan untuk masalah perumahan dapat dikekang di Iskandar Malaysia? Ya. Kita lihat perumahan ini sebagai didatangkan daripada dua sudut. Satu sudut adalah permintaan dan penawaran perumahan berdasarkan kepada apa yang berlaku secara ekonomi di Iskandar Malaysia. Sudah tentu mereka yang berupaya untuk membeli rumah-rumah yang ditawarkan sudah tentu akan membeli berdasarkan kepada harga pasaran. Tapi dalam masa yang sama daripada aspek keduanya kita perlu memastikan bahawa setiap penduduk, setiap isu rumah perlu diberi peluang untuk membeli rumah pada harga yang sesuai berdasarkan kepada pendapatan mereka. Itu sebabnya kalau kita lihat di Iskandar Malaysia, kita mempunyai dua keadaan yang sebegini. Dan dengan dasar yang dibuat oleh kerajaan, ini bukan sahaja akan dapat menggalakkan sektor hartanah ini terbangun secara naturalnya, tapi dalam masa yang sama memberi pembelaan kepada masyarakat terbanyak, khususnya mereka yang tidak mampu untuk bersaing membeli rumah-rumah yang ditawarkan di pasaran melalui program-program yang dikenal pasti oleh agensi-agensi yang disebut semalam. Tapi pentingnya di sini ialah di Iskandar Malaysia, apabila saya sebut mengenai 9 sektor yang dibangunkan itu, sektor perumahan sebenarnya ataupun hartanah bukanlah sektor yang dipromosikan. Ini sekaligus akan dapat memberi satu persepsi yang selama ini seolah-olahnya Iskandar Malaysia ni adalah satu property play. Sebenarnya tidak. Kita melihat sektor hartanah adalah sebagai satu sektor ni yang berakhir dengan sendirinya. Bermaksud sektor hartanah sebenarnya tidak memberi satu faktor pengganda berbanding dengan sektor-sektor ekonomi yang digalakkan di Iskandar Malaysia. Walau bagaimanapun sektor hartanah diperlukan sebagai satu aspek yang dapat menyokong kepada ekonomi yang membangun ini, kerana apabila ekonomi membangun sudah tentu terdapat pekerja-pekerja yang akan memerlukan rumah dan sudah tentu peluang-peluang untuk mereka memiliki perumahan ini perlu diwujudkan melalui program-program perumahan yang dijalankan oleh sektor swasta. Tapi dalam masa yang sama, melalui program yang dikhususkan oleh kerajaan dan yang amat menarik semalam adalah skim
bantuan kepada belia sendiri, ya, bagi membolehkan the first time purchasers ini akan dapat membantu mereka untuk memastikan mereka terus akan dapat berada dalam keadaan yang selesa. Baik Datuk, we have just under 1 minute for you. You are the perfect salesman untuk mewar-warkan. Saya pernah pergi ke Iskandar sewaktu Iskandar still was a greenfield site. Yeah. Kalau saya pergi sekarang, apakah perbezaan yang dapat saya nikmati untuk menjadikan Iskandar itu the whole southern area itu sebagai satu destinasi untuk kerja, untuk hidup dan untuk beriadah dan untuk entertainment juga. Kami melihat Iskandar ini sebagai satu manifestasi lah, daripada apa yang telah pun diimpikan oleh negara untuk menjadi sebuah negara maju. Dan Irda sebagai satu driver kepada Iskandar Malaysia akan memastikan bahawa visi ini akan tercapai. Baik, terima kasih banyak Datuk. Kita kesentukan masa. Jadi kita berharap dari masa ke semasa Datuk akan dapat lebih kerap datang ke Awani, bukan hanya pada bajet saja. Dan saya mengucapkan terima kasih kerana Datuk sedia datang untuk rancangan diskusi. Sekian, kita jumpa lagi lain masa.